Yo, what's up? Welcome to Tech Dip, showing my different tech tech for yo Dip. Seperti yang dijanjikan, dengan Dip akan membawakan balik semula 7 device ni untuk retro gaming. Dan sini kita ada tengok beberapa device lah. Okay, jadi hari ni spesifik kita nak tengok 2 device. Okay, tapi sebelum tu korang dah tengok tak video Gamer Marhain tu, di mana Aman Dip review 3 gaming device yang paling murah sekali. Dan juga yang terbaru sekali, Amandip ada upload tentang RGB 20S daripada Powkiddy, model keluaran 2022 yang tak termasuk dalam list ni. Tapi hari ini kalau korang ada 100 lebih, 120, 130 tu, korang boleh dapat device 2 device ni daripada Powkiddy juga. Dan device 2 ini menggunakan IPS display. Dan ada banyak benda yang menarik lah, yang best yang boleh dapat dengan 100 lebih. Okey, jadi hari ni kita nak tengok V90 dengan Q90 daripada Powkiddy. Jom mulakan dengan V90. Okey, V90 ni design dia macam Game Boy SP. Dia clamshell design, which is nice sebab korang boleh tutup dan protect the screen. Ada satu SD card slot kat sini, ada on button dekat sebelah ni. Switch style ni menarik sebab kalau button style tu, kadang-kadang kau masuk back, kau tertekan, dia on kan. Switch style. Okay, kemudian bercakap tentang switch, ini nampak macam switch nano, iaitu Powkiddy Q90. Design dia tiru switch lah, tapi semua benda sama je, kecuali dia punya shoulder button ni ada L dengan R sahaja. V90 tadi ada L1, R1 tu kan. Tapi basically dua device ni adalah device yang sebiji sama. Okay, screen dia sama, processor dia sama, semua benda sama lah. Jadi jom kita tengok gameplay dekat Powkiddy ni. Okay, Powkiddy V90 ni, Abang Dip, ini menggunakan custom firmware. Tapi basically device V90 dan Q90 ni, dia dua-dua sebiji sama. Kalau Abang Dip ambil SD card daripada V90 masukkan Q90 ni, dia terus jadi benda yang sama. Jadi we are looking at benda yang sama. Untuk emulation GBA ke bawah tak ada masalah. Main GBA untuk game ni best lah. Untuk korang yang suka game-game GBA 32 bit, best V90 dan Q90 ni. Korang tak perlu beli device yang lebih mahal. 100 lebih saja boleh buat korang main game GBA. Tapi kali ni Amanip nak tunjuk game PlayStation lah. Okay, device ni, dua device ni, screen dia ialah IPS. Jadi korang boleh tengok nice viewing angle. Okay, nice viewing angle, IPS display. Tapi resolution dia rendah, 320x240. Untuk screen 3 inci ni not bad lah. Seperti yang kau boleh tengok kat sini, cantik je. Okay, dan kebanyakan game PS1 boleh main. Jadi prosesor dia cukup power untuk proses game PS1. Ada sedikit lagging dan performance issue juga. N64 mungkin kemungkinan besar tak boleh main lah. Tapi seperti yang korang tengok kat sini, Abang Nik main Spyro, tak ada masalah lah dari segi performance dia. Tapi seperti yang Abang Nik dah tunjuk RGB 20S tu kan, tapi yang tu harga 300 lebih. Korang dah dapat resolution yang lebih tinggi lah, 640x480. Yang ini 320x240. Dia tak menggunakan chip power RK3326 tu. Dia menggunakan chip yang lebih rendah daripada tu. Cukup untuk emulate up to GBA. Dan juga okay juga untuk PS1. Boleh lah, lepas lah. Tapi tak bermasalah lah. Ada masalah-masalahnya lah. Okay, jadi kalau korang teringin sangat nak main PS1 games dan nak try, tetapi tak ada bajet 300 lebih, ada bajet 100 lebih je, actually untuk entry point, V90 dan Q90 ni adalah device yang one of the best device lah yang korang boleh dapat pada harga ni. Sebab korang tak boleh jumpa lagi lah device yang lebih murah daripada ni. Yang lebih murah daripada ni, usually dia processor dia tak sepower V90 Q90 ni pun. Sebab itulah V90 Q90 ni sangat popular. Bercakap tentang popular, V90 dan Q90 ni, bila dia popular, dia adalah community kan. Seperti yang kita tahu, retro handheld ni,
kita depend on community development juga. Jadi bila ada community tu, orang akan buat lah custom firmware semua. Jadi Abang Nip recommend lah korang beli V90 atau Q90 ni sebab community dan ramai orang guna benda ni. Okay, seperti yang korang boleh tengok, ini Q90. Abang Nip main game Dino Crisis 2. Tapi kalau korang tengok kat screen tu, dia ada cala-cala sikit, di mana Abang Nip masukkan dalam bag dan Abang Nip tak fikir panjang, dia tercala sikit, kena kunci ke apa kan. Jadi that's where design V90 tadi tu membantulah, di mana dia protect screen tu. Okay, benda ni sebab dia murah 100 lebih je, jadi screen dia sebenarnya korang kena protect juga. Korang kena letak dalam casing ke apa untuk masuk dalam bag. Sebab bila korang masuk dalam bag, semudah itu je dia tercala dan dia boleh affect quality screen lah. Okay, seperti yang korang tengok di sini, gameplay untuk PS1 not bad, boleh main. Okay, kelebihan Q90 ni dia ada that analog slider lah, bukan analog stick tapi analog slider, yang mungkin membantulah kalau korang dah boring pakai D-pad tu, korang boleh pakai analog slider. Untuk V90 tak ada analog slider ni, tetapi V90 ada shoulder button L1 R1, L1 R2. Masalah dengan Q90 ni, dia ada right and left sahaja, sangat sesuai untuk GBA gameplay. Tetapi untuk device-device lain seperti PS1 yang memerlukan extra button tu, mungkin kadang-kadang anda takkan dapat button itu. Okay, look at the viewing angle. IPS display 3.0 juga sama. Boleh buat save state, load state, exit the emulator. This is Linux based dan all that lah, all that good stuff man. Boleh main macam-macam, dan lepas main korang kena power off, okay, shut down dan kemudian switch. Sebab dia pakai switch style ni, bila korang masuk back, insyaAllah tak turn-on. Jadi itulah dia review PowerKiddy V90 and Q90 yang Abang Nip rasa kalau untuk 100 lebih, don't buy anything else, beli je dua ni, sebab it's a perfect value for money lah. Jadi kita akan menyambung siri ni dengan 7 retro handheld yang kita belum tengok lagi, dan harap korang dah tengok review Abang Nip untuk RGB20S2. Okay, ada device ni yang Miyoo Mini V2 ni sangat special. Jadi wait for that review, sebab aku rasa device Miyoo Mini ni lagi best lah daripada PowerKiddy ni, dan harga dia 200 lebih saja. Alright, thank you guys, see you later. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia di